Kita nak tengok sikit pasal isu daging ni, Syam. Isu daging ni sekarang ni persoalannya halal atau tidak daging yang kita makan. Sekarang ni orang pun tiba-tiba macam tergantuk kepala di dinding. Tiba-tiba masing-masing bertanya. Kalau kita tengok jenama-jenama yang dikeluarkan sedikit demi sedikit di dalam media sosial tu, kita pun tepuk dahi. Dah terbeli lah, rasanya dah terbeli benda tu. Mungkin Isyam boleh cerita dulu sikit apa background permasalahan daging haram ni. Dia benda ni mula-mula didedahkan oleh Sinar Harian dan sebelum tu oleh Jabatan Veterina dan Kuarantin. Mereka dedahkan, dia kata ada kartel atau sindiket yang mencampur-campur daging ini. Ini kartel kartel. So ini daripada itu. Lepas itu benda ni jadi heboh lah. Sebab isu daging ni orang kita sensitif benda yang kita makan. Itu saya sendiri dulu saya dah cerita, saya duduk overseas 8 tahun. Betul? 8 tahun saya tak makan KFC, 8 tahun saya tak makan McDonald's tau. Sanggup jalan kaki 1 jam nak pergi sampai macam tu, nak cari yang halal sampai macam tu kita jaga kita punya pemakanan kita. Tapi bila balik Malaysia, kita ada trust kepada brand tu, logo halal dan daging kita di Malaysia. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. So sekarang ni orang jadi was-was. So bila jadi was-was pada kita punya produk sendiri, itu yang menjadi masalah. Sebab nombor satu, kita kata kita nak jadi hub halal. Hub halal lah, kita Malaysia sedunia nak jadi lah. hub halal lah, main lagi nak jadi halal. Tapi macam mana kita nak jadi hub halal kalau kita pun kita was-was pada kita punya brand kita sendiri, logo halal tu kan. Orang dah was-was pada cop halal Jakim ni dan sebagainya. So macam mana kita nak jaga branding ni is very important sebab benda ni is based on trust and credibility. Kalau orang dah ada was-was, so kita tak boleh protect, kita tak boleh defend kita punya branding tu dalam Malaysia sendiri. Dan macam mana kita nak bawa benda ni ke luar negeri. So bukan saja daripada segi syariat Islam, dari segi fiqh dan sebagainya, dari segi ekonomi orang Islam bersama. Kalau kita tak kisah makan daging yang halal haram, kita tak boleh defend kita punya ekonomi Islam ni. Kita nak jadi halal macam mana? Itu yang menjadi masalah. Dan ada beberapa butiran yang ada yang betul, ada yang propaganda pun ada. Yang ini saya nak make clear sebab saya kaji juga benda ni. So ada yang kata benda ni dah berlaku selama 40 tahun. Okey, itu adalah statement yang dibuat oleh ini tanpa dia cakap ada rujukan fakta. Dia cakap 40 tahun. Tapi saya tengok wartawan yang dedahkan ini, dia kata dia tak cakap pun benda tu 40 tahun. Apa yang dia kata ialah benda ini berlaku 2-3 tahun kebelakangan ini. Sebab syarikat yang mengimport tu dia dapat lesen pun 2-3 tahun kebelakangan ini. Sebab saya ingat orang yang kata 40 tahun tu sebab dia nak blame Barisan Nasional. Sebab dia kata kita selama 40 tahun ni kita tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Tapi masalahnya 22 tahun campur 22 bulan, 44 tahun tu di bawah siapa? Mahathir. Apa dia buat nak salahkan seorang Perdana Menteri, tanyalah Mahathir, janganlah nak salahkan itu. Satu. Tapi sebenarnya bukan 40 tahun. Dia kata 2-3 tahun. Dalam tempoh 2-3 tahun kebelakangan ni, sebab syarikat tu dapat lesen 2-3 tahun lepas. Dan dia beroperasi 2018 dapat import lesen ni kan, 2018-2019. So kita kena tanya 2018-2019 ni siapa yang jadi kerajaan? 2019, 2018, 2019, 2020. Dalam satu pendedahan yang dibuat oleh satu portal tu, dia mention menteri bukan menteri BN. Dia tak mention menteri BN, dia mention nama menteri-menteri BH. Dia mention nama Mujahid, dia mention nama Fuzia. Kan? So Mujahid kata, dia dah ambil tindakan, dah buang-buang orang. So itu saja ke? So itu maknanya benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Mungkin tindakannya kurang. Tindakannya kurang. Tapi rakyat tak nak tengok, bukannya tak cukup itu, rakyat nak tingkatkan, kita rasa yakin makan sendiri. So satu lagi fakta yang kita dapat ialah baru-baru ni kemarin timbalan Menteri KPDN HCP YB Rasul dia pergi. Dia kata ni tidak benar, ada campuran daging babi, apa benda semua, kangaroo lah sebagainya. Sebab DNA testing by Jabatan Kimia tu menunjukkan ni semua daging. Betul lah, daging tu, daging lembu. Okey, satunya Jabatan Kimia dah buat,
Okay, betul. Tapi sampling dia tu, dia kata daging yang disita ialah 1,500 tan. Itu daging yang disita sekarang. Syarikat ni dah beroperasi 2-3 tahun ke belakang dengan ini. Kita sita 1,500 tan. Datuk tahu setiap tahun kita import berapa ribu tan daging? 530,000 tan. Yang disita baru 1,500 tan. Okay. So kita import kita consume 530,000, kita import 360,000 tan. So kalau kita import 360,000 tan dan kita check itu hari semua 1,500 tan, sebenarnya kurang daripada 1% daripada sampling yang telah diuji, yang disita itu. So apa jadi kalau benda ini telah berlaku pada ketika ini 1,500 tan dan 360,000 tan tu, apa jadi itu? Sebab itu kita nak supaya kerajaan dedahkan nama syarikat-syarikat yang terbabit dengan benda ini, yang terbabit dengan packer ini. Apa masalahnya? Apa masalah nak dedahkan ni? Jadi kita pun tanya, apa masalahnya? Nak lindung siapa? Kalau orang kecil yang melakukan masalah habis didedahkan, ditelanjangkan. Tapi bila bab isu yang macam ni yang menyentuh tentang kepentingan orang Islam, sensitif. Betul. Sensitif. Yang dites itu adalah kurang daripada 1%. Kurang daripada 0.5% daripada jumlah daging yang kita import. Dan kita import daging ni pula daripada negara-negara yang bukan negara Islam pun. Kita import daripada Brazil, daripada Argentina, daripada Ukraine, daripada China. Ini bukan negara Islam. Dan apa yang menjadi persoalan lagi satu ialah kita consume 530,000 tan daging. Tapi kita import 70%, 360,000. Macam mana kita nak jadi satu hub halal yang daging kita sendiri pun kita keluarkan 30% saja, kita ambil daripada orang, dan bukan negara Islam pula tu. So ini jadi persoalan. Kita ambil daging 70% daripada negara bukan Islam. Lepas tu persijilan pun ada skandal dekat situ. So orang tak percaya. So macam mana ini menjadi masalah ni? So rakyat kita sendiri sekarang nak makan daging, saya nak makan daging ni was-was. Ini termasuk dalam daging yang dibuka oleh syarikat ni ke tidak? So kita nak ekspor pun orang jadi was-was. Kalau kata kita nak ekspor makanan halal kita ke negara Arab, betul. Orang Arab pun tanya, ini ambil daripada mana? So itu yang menjadi masalahnya sekarang. So and then lepas itu dia kata, lepas tu Timbalan Menteri ni juga kata, dia kata tak boleh dedahkan nama syarikat ni sebab takut memalukan syarikat. Mencemarkan. Ini bukan soal malu atau tidak. Ini sebab benda ini dah ada di pasaran. Kita nak tahu kita makan ini daging yang ini. Ini bukan soal syarikat ni untung rugi dan sebagainya. Ini pasal kita nak masuk dalam perut kita, kita pun nak tahu. Dan ini juga adalah hak pengguna Islam untuk memastikan yang dimakan tu halal atau tidak. Kita tak boleh kata kalau was-was bismillah je lah makan terus. Tak boleh. Kadang-kadang kita takut kita. Yes. Kan kebanyakan kita tak boleh terima alasan sebegitu. Dan dia kata ini dia cakap bukan saya ini saya baca kenyataan dia kata dia tak mau dedah sebab bukan salah company ni. Sebab yang bungkus tu orang lain. Pada saya sebagai rakyat yang makan daging-daging ini kan, yang mungkin terdedah kepada ini, saya tak boleh terima alasan itu. Sebab nombor satu, kalau katakan syarikat ini menggunakan jenama dia, orang lain bungkus, syarikat ini bertanggungjawab. Dia ada duty of care untuk check pembungkus dia ini bungkus macam mana. Kalau kita ada brand satu, kita keluarkan satu produk atau makanan, kena pastikan. Takkan kita tak pastikan supplier kita ambil daripada mana. Betul. Dan kita tak boleh cakap takkan tak buat random check. Takkan tak buat random check. Bukan kadang random check, patut dia buat frequent check. Betul. Kan kalau saya keluarkan something, kalau kita beli kereta pun dan sebagainya, kalau Toyota keluarkan kereta dia daripada Jepun, daripada Thailand dan sebagainya, dia sampai ke habis, dia jaga dia punya brand tu. Betul. Kalau ada orang palsukan brand dia, takkan dia kata tak apalah, ini bukan tanggungjawab saya, ini orang tu punya pasal. Boleh kata macam tu. Betul. So syarikat ini bertanggungjawab kepada supply chain dia itu sebab pakai branding dia. So tak boleh kata orang ni bungkus ni
Kan bukan saya, so bukan salah saya. Oh jangan dedahkan saya sebab malukan saya, dah takut saya punya bisnes ini. So dia ada duty of care. Sebenarnya kan persatuan-persatuan pengguna atau rakyat boleh saman syarikat ini kalau kita nak. Kalau ada Sebab bukti. kita dah telah ditipu. Begitu. So sebab itu kita nak tahu, dan kita nak tahu juga syarikat ni. Kalau katakan pembungkus ini pula palsukan jenama, itu cerita lain. Itu kesalahan lain. Itu kesalahan lain. Dia palsukan jenama, kata dia gunakan jenama something kan. Ni. Ataupun dia pakai perakuan halal yang lain. tak diperakui. Itu case fraud. Tapi kalau dia sendiri tahu ini pembungkus dia, kan, dia perlu bertanggungjawab, nombor satu. Itu satu isu. Satu lagi isu logo halal. Saya pun nak tegur juga JAKIM ini, pengarah dia kata, saya ingat bila 2-3 hari bila keluar je isu ni, dia terus buat kenyataan, dia kata itu bukan di bawah bidang kuasa JAKIM. Kalau saya rakyat, kita marah dengan itu sebab the branding of halal itu adalah branding di bawah JAKIM. We have to protect kita punya brand satu dunia. Macam saya cerita tadi, kalau kita ada produk, kita tak protect brand kita. Dia kata penguasaan di bawah orang lain. Betul lah. Tapi kalau ada report dan kalau kita ada benda ini bukan sekali dua. Saya tengok dalam banyak kenyataan. Dia kata dah lama ada orang yang cakap benda ini berlaku. Bila benda ini berlaku, mereka kena siasat. Dan walaupun bukan mereka yang buat sebuan, custom yang buat sebuan. Saya dulu dalam kerajaan lama dengan kerajaan JSC 20 tahun, saya tahu proses dia. Walaupun orang yang buat sebuan tu lain, tetapi kalau ada kena-mengena kita boleh berhubung dengan orang yang buat operasi itu untuk mereka melakukan tindakan. Tapi tidak boleh bersikap lepas tangan. Betul. Saya tak buat sebuan, ini bukan saya punya. Ini bukan bidang kuasa saya, bukan masalah saya. Tak apalah, kalau macam itu senanglah orang nak palsukan. Ini orang lain buat ni, orang lain bukan saya buat. So sebab itu benda ini adalah satu isu yang serius. Okey, kami tuan-tuan dan puan-puan, kami sempat hari ni orang pergi cuti, tapi kami hari ni tak cuti. Kita masuk buat kajian lapangan. Saya nak tunjukkan satu VT yang kita dapat buat hari ni. Kita berjumpa dengan orang yang antara aktivis yang begitu aktif untuk memerangi soal daging haram ni. Tapi beliau ini adalah pengusaha ternakan rusa. Jadi hari ni kita pergi ke Felda Gedangsa. Malam tadi pun saya pergi ke tempat beliau. Kita cari maklumat. Mungkin Pak Din kita tunjukkan klip tadi yang tentang kartel. Kita dapatkan maklumat daripada ground, daripada bawah kajian lapangan. Kita tengok. Baik, Anwar mungkin boleh bagi sedikit gambaran kepada penonton yang sedang mendengar di rumah tentang apa yang digembar-gemburkan sejak Sari 2 ini, iaitu berkaitan tentang wujudnya apa yang dikatakan kartel yang mengimport daging-daging yang tidak halal masuk ke Malaysia. Mungkin ada sesuatu yang Anwar boleh kongsikan secara umumnya. Okey, berkenaan tentang isu kartel ni, sebenarnya sejak saya menceburi bidang ternakan ni, apa yang saya dapat, maklumat-maklumat daripada rakan-rakan peternak, maklumat-maklumat daripada orang ramai, mereka banyak argue tentang macam saya spesialis bahagian rusa ni, daging-daging rusa yang berlambak di pasaran yang harga yang terlalu murah berbanding harga kambing. Contohnya macam tahun lepas, harga daging rusa satu paket tu RM35. Dijual di pasaran RM35, sedangkan daging kambing RM40. Berapa harga rusa sekilo sekarang? Jadi di situ ramai yang bertanya saya, ini adalah daging apa? Okey, jadi sekarang ni apa yang kita peternak-peternak dah buat sejak 10 tahun yang lalu, kami membeli daripada penjual-penjual ni dan hantar ke makmal kimia untuk diuji DNA. Dan apa yang kami dapati hasil ujian DNA adalah daging kerbau. Okey, jadi yang ada dalam pasaran yang harganya, tadi saya tanya berapa sekilo harga rusa ni? Harga daging rusa sekarang ni dalam sekitar RM85 ke RM150 sekilo. 80 ke RM150, yes. Tetapi dijual di pasaran melalui networking yang ada dengan harga serendah RM35 sekilo. Dan bila sampel daging dihantar ke Jabatan Kimia, terbukti itu adalah daging kerbau. Daging kerbau. Yes. Bukan daging rusa. Bukan daging rusa. Okey.
Dan itulah yang menjadi perjuangan saya dan rakan-rakan peternak yang lain, untuk orang kata educate customer, educate masyarakat bahawa apa yang dijual di pasaran tu bukanlah daging rusa yang sebenar. Cuma apa yang menjadi sedihnya, penjual-penjual tu adalah orang Melayu Islam, dan mereka tak siasat pun daripada mana datangnya produk sumber yang diorang beli, dan percaya je kepada pemborong-pemborong besar yang mengatakan daging tu daging rusa. Jadi diorang pun rusa lah yang jual daging dia rusa. jual. Tak diselidik pun daripada mana betulkah rusanya, mana sijil halalnya, mana sijil importnya, mana kelulusan daripada veterina. Tak pernah ada orang selidik. Tak timbul rasa logik tak logik. Yes. Harga 80 ke 150 tiba-tiba dijual dengan RM35. Tak ada orang tanya pun. Yes. Dan inilah yang sedihnya kami para penternak ni. Bukan kita nak bersaing, orang kata kita dengki. Kebanyakan mereka mengatakan kami penternak ni dengki. Sebab dia orang boleh jual murah, kita jual RM85 sekilo, dia orang jual RM35. Jadi penternak dengki dengan penjual daging frozen. Cuma kami minta itulah, sebelum beli daripada pemborong, pembekal utama, selidik dulu mana sijil halalnya, mana sijil veterinarnya, daripada mana sumber daging tu datang. Tapi tak pernah dapat. Salah satu bukti yang kita dapat daripada kajian lapangan kita sendiri ni tentang bagaimana semudah daging rusa ni yang premium tapi boleh dimanipulasi, itu yang ada di dalam negara kita. Tetapi ada fakta yang mengejutkan, tentang apa yang dikatakan sedang berlaku sekarang. Bagaimana taktik-taktik kartel ini menyeludup daging-daging ini. Kita masukkan satu VT Pak Din tentang campuran daging ni tadi. Kita mainkan VT ni. Okey, Anwar, saya nak tanya sikit lah. Dari segi modus operandi ni kita kesan nampaknya sama, iaitu mengelirukan umat Islam. Mereka tahu bahawa umat Islam ni dia mesti wajib ambil barang-barang makanan ni mesti dari daripada sumber yang halal, sembelihnya apa semua. Tetapi mereka tetap juga berusaha untuk bawa masuk barang-barang yang dicampur dengan binatang-binatang lain. Ada yang saya dengar dia campur dengan beberapa jenis haiwan. Mungkin Anwar boleh cerita sikit bab tu. Okey, berkenaan tentang pengimportan daging sejuk beku ni, ada maklumat yang saya dapat berdasarkan pengalaman saya berjumpa dengan orang ramai dan orang kata pakar-pakar yang terlibat dalam bidang daging ni. Ada maklumat mengatakan bahawa dalam satu kontainer tu ataupun dalam satu bekas tu, dia bercampur antara babi, ayam, daging kambing, lembu, angsa, disatukan dalam satu box yang sama. Dalam satu kotak yang sama? Yes, dalam satu kotak yang sama. Dipackingkan? Dipacking, semua ada. Okey. Jadi dekat situ orang kata salah satu cara untuk mengelakkan daripada diperiksa oleh pihak berkuasa, yang mana dia orang mengisytiharkan daging babi. Jadi kalau dia dah declare daging itu babi adalah daging babi, agak-agak Anwar nak check tak? Itulah dia punya orang kata strategi untuk bawa masuk. Mencampurkan dengan daging babi dan declare dengan daging babi. Maknanya itu antara maklumat yang saya dapat. Maknanya ada kemungkinan declaration yang dalam manifest tu, dia declare lain daripada yang sepatutnya lah. Selain daripada tu, apa taktik-taktik yang boleh kita kesan cara dia bawa masuk tu juga, ada yang dah pergi melawat ke gudang-gudang untuk penerimaan barang, tempat loading barang ni. Jadi ada satu tempat tu dia kata ada satu terusan daripada laut terus sampai ke belakang gudang tu. Jadi kapal-kapal ni ataupun bot-bot ni dia akan bawa direct terus masuk ke tempat loading. Bukan tempat yang diwartakan yang bukan sepatutnya. ke pelabuhan. Jadi dekat sini orang kata sebagai port penyeludupan ni. Port haram lah kira. Di sungai yang berdekatan dengan gudang-gudang haram ni. Untuk mengelakkan daripada dikesan. Licik benda ni. Yes. Licik. Okey, Syam, kita dah dengar tadi ada dua perkara. Satu, bagaimana daging-daging ini dibawa masuk nak mengelakkan daripada diperiksa, ialah dengan mencampurkan bila dia declare dalam manifest ini adalah babi,
Kalau yang macam orang Islam ni tak payahlah, babi dah tu tak payah check lah. Okey, itu satu. Kemudian yang keduanya, bila dibawa melalui kapal kita dimaklumkan bahawa dia tak berlabuh di kawasan yang di gazette yang diwartakan, tetapi dia landing dekat tempat lain. Jadi of course kalau kita tengok segala documentation record, tak adalah di kawasan yang diwartakan itu tidak ada bukti. Jadi mungkin Hisham nak komen berdasarkan apa yang kita dapat ni tadi. Bila saya tengok video tadi, saya pun marah. Saya pun rasa kita rasa marah lah, daging kita dah makan beberapa tahun macam ni kan, kita terdedah pada benda ni. Dan saya rasa banyak rakyat orang Islam pun marah tengok macam ni. Di mana penguasaan? Kita ni ada JAKIM, ada apa jabatan custom dan sebagainya. Mana sampai orang boleh campur-campurkan daging ni. Ada banyak pula loophole tu. Kita dah tubuhkan institusi-institusi penguasaan, dan benda ni bukannya setahun dua, dah berpuluh-puluh tahun. So mereka ada SOP. So maksudnya mungkin SOP, atau bukan mungkin, SOP tu dah ada. Tapi daripada segi penguasaan itu, mungkin ada corruption dekat situ, ataupun ada loophole yang boleh diambil orang ambil kesempatan dekat situ. So dekat sini yang membuatkan kita rasa kita tanya mana penguasaan, dan kita pun rasa marah. Sebab bila dia campur daging dan satu lagi, bila dia check DNA, dia kata tak ada DNA babi, tiada DNA kangaroo. Tapi ada juga pendedahan yang daripada luar negeri, satu portal luar negeri dia kata bukan sekadar kalau dia tak campur dengan babi dengan kangaroo pun, dia campur daging lembu yang antara halal tak halal. Betul. Itu pun tak boleh. Kita bagi umat Islam, daging lembu yang disembelih secara tak halal tu bangkai. So campurkan dengan bangkai. Lembu tak lembu. Lembu tak lembu, tapi campurkan dengan ini. Lepas tu ada juga kenyataan dalam diorang ini yang membuat dakwaan bahawa daripada binatang sakit pun dicampurkan. Betul. So daripada segi kesihatan, daripada segi keselamatan, daripada segi ini, so siapa yang check benda ini? So sebab itu ini kita belum cerita daripada segi apa macam tadi Encik tu dia cakap dari segi ekonomi, kita punya peladang-peladang dari segi ekonomi orang Islam macam mana. Ekonomi tu dah macam tu lah, daging 1 kilo RM40, dia orang ni dijual RM20. Macam mana kita nak compete? Itu dah cerita lain. Tapi daripada segi fiqah ni, daripada segi kita punya pemakanan ni, itu dah satu. Banyak sangat loophole kat situ. So kita pun tak yakin. So sekarang JAKIM yang buat logo ini punya krisis keyakinan pada saya. Masalah integrity, credibility dan credibility. Dia sepatut protect brand dia. So sekarang ni kalau lepas ini dia kena pulihkan balik image dia ni. Yang macam mana orang nak percaya balik. So penguasaan kena diketatkan, dan dia kena check juga. And jangan bagi alasan kata ini bukan bawah kita, ini bukan. So selagi chop kepercayaan tu ada, selagi itulah mereka kena buat sesuatu. Kita sama-sama kerajaan. Dalam kerajaan memanglah banyak jabatan. Saya dulu pun kerja kerajaan. Tapi ini bukan soal, ini bukan perkara baru. Bukan soal ini bukan jabatan saya, ini jabatan awak, bukan macam itu. Kita dalam semua jabatan kita kena ini. Sebab itu juga UMNO dan kita tegaskan supaya benda ini kena buat siasatan setaraf dengan ataupun siasatan Suruhanjaya Diraja. Sebab ini melibatkan public interest. Betul. Public interest. Orang report polis pun dah banyak dibuat semua. So kena buat juga siasatan. So tidak boleh cukup seorang timbalan menteri pergi buat statement, dia kata everything okay sebab tak ada DNA babi. Hanya untuk meredakan suhu orang rakyat yang tengah marah. Macam saya cakap tadi, yang dia check tu 1,500 tan, yang masuk 360,000 tan. So kurang daripada 1%. Apa jadi dengan 359,000 tan lagi tu, kita tak tahu. Sebab itu benda ini dia kena buat the total investigation. Kalau nak revamp, kalau nak pecat orang, kalau nak ganti orang. Sebab saya tak nak makan daging halal dan daging haram, dan kebanyakan daripada orang kita pun semualah saya rasa orang Islam tak nak benda ini berlaku. Dan kita mendapat maklumat yang banyak. Kami berbincang dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kami berbincang dengan banyak pihak. Ada seolah-olah masalah daging ini adalah tips of the iceberg saja. Tetapi masalah penyelewengan akibat rasuah ni sebenarnya berlaku berakar umbi ni, beranak pinak macam jin beranak pinak everywhere.
Jadi sebab itu susah kita nak buat sampai ada yang menuduh bahawa ada laporan-laporan kimia yang dipalsukan, ya, laporan-laporan kimia yang menganalisis DNA ini pun diminta supaya dipalsukan. What is this? Yes. Bila orang dah tak yakin tu, bila orang dah was-was, macam itulah berlaku kan. Lepas ni mungkin orang nak beli daging pun orang orang segan-segan nak makan daging, baik makan ayam lah dia kata. Betul. So lepas ni, so itulah itu menjadi masalah. Apa jadi pada kita punya ekonomi halal industri itu dan sebagainya kalau orang tak ada yakin. Dan mereka ni merosakkan industri halal kita. Betul. Bukan sekadar ada, saya tengok dalam satu komen tu orang kata ini bukan kecil. Pada saya ini bukan kecil. Ada dua dekat situ. Satu dari segi Islam, dari segi makanan kita halal haram. Nombor dua daripada segi ekonomi orang Islam. Kalau benda ni kita ambil sambil lewa, ini bukan kecil, tutup buku, tak apalah, dah selesai, kita dah buat DNA test, okey, everything okey, boleh makan. Tanya nama syarikat, tak nak bagi sebab dah takut memalukan syarikat ni. Tapi duit nak. Duit nak, ambil duit daripada rakyat, jual, collect duit daripada rakyat kan, yang nilainya berbilion-bilion nilai market daging ini. Kerana saya seingat saya daripada masa saya kecil dulu sampailah sekarang ni saya dah tua, masalah kita import daging daging daripada luar negara ni masih lagi berlarutan, masih lagi tak cukup daging walaupun berpuluh-puluh tahun, walaupun macam-macam program kerajaan buat, tapi masalah ni tak selesai. Itu masalahnya tu. Pada saya apa jawapan-jawapan yang dibagi oleh JAKIM, oleh menteri, timbalan menteri ni semua tak cukup. Ini it's not enough, it's not good enough for us. Actually they have to do more. Lepas tu satu lagi yang Catur dah cakap tadi, kita bertahun-tahun kita nak buat industri ni, dah banyak menteri pun cakap pasal industri halal, industri ni apa daging lah apa. Dulu kita buat NFC. Patutnya kalau ada NFC tu dah selesai masalah, mungkinlah separuh daripada masalah selesai sebab kita boleh produce daging. Dan kita import daging ni daripada Thailand, negara jiran kita. Negara jiran kita, Thailand bukan negara Islam. Dia ada tanah, kita pun ada tanah, cuaca dia pun sama dengan cuaca kita, rumput dia pun sama juga dengan rumput kita. So kenapa kita kena ambil dalam beras, kita ambil daripada Thailand? Kita nak kena lembu pun ini kita kena ambil daripada dia juga. Yang menghancurkan kita punya perancangan NFC dulu siapa? Puak-puak. Betul. Itu juga. So seberang sana. So itu yang saya kata benda ini yang kita kena selesaikan. Dan salah satu penyakitnya adalah rasuah, macam tu cakap tadi. Daripada yang bertanggungjawab itu tak bertanggungjawab, ambil macam-macam, corruption berlaku. So dasar-dasar kerajaan yang kita buat itu tak berjaya sebab benda ini. Kita tulis SOP macam mana pun, macam saya kata tadi, customs, of course dia ada SOP. SOP check ke apa semua, tapi kalau ada benda-benda ini berlaku, itu yang menjadi masalah. Itu yang kita kena selesaikan.